pasaran saham akan jatuh. Bila anda nampak pasaran saham jatuh, petanda awal, dia akan reflect apa yang sedang berlaku dekat dalam ekonomi negara lah. So nak melabur dalam saham, very risky. Pekerjaan akan mula tutup, bisnes-bisnes akan tutup. Nilai mata wang pun akan affected. Bermaksud pelaburan-pelaburan yang menggunakan mata wang sebagai perantaraan akan affected. Assalamualaikum dan selamat datang kembali ke YouTube channel Dr. Adam Zubair, Doktor Kewangan Anda. Hari ini saya nak mengulas satu soalan yang ditanyakan oleh salah seorang peminat saya, iaitu Apple. Sekarang ini banyak orang mula untuk beri peringatan kepada orang ramai tentang kegawatan dan kemelesetan ekonomi yang bakal dan sedang berlaku. Sudikah doktor kongsikan cara atau persediaan untuk menghadapi kegawatan ekonomi? Yang pertama, dan saya akan ingatkan benda ni sampai bila-bila, iaitu anda kena kukuhkan simpanan, kurangkan perbelanjaan. This is the fundamental success of your financial situation. Faham tak? Maksudnya, prinsipal pertama untuk berjaya dari segi kewangan anda, kena amalkan simpanan, kurangkan perbelanjaan. Nampak senang, tapi benda ni sangat-sangat penting. Pastikan sekurang-kurangnya anda ada 6 bulan simpanan kecemasan. Bermaksud, kalau anda punya perbelanjaan bulanan anda, sebulan anda belanja RM3,000, RM3,000 perbelanjaan kali dengan 6 bulan bersamaan dengan RM18,000 sebagai simpanan cash. Ini wajib. Tuan-tuan, puan-puan, dengarlah cakap saya. Kalau negara kita ni mengharungi ataupun menghadapi kemelesetan ekonomi, simpananlah yang akan menyelamatkan anda. Anda boleh tengok, anda boleh baca sejarah, anda boleh kaji sejarah setiap kegawatan ekonomi. Pada tahun 2008, iaitu subprime crisis, global financial crisis at that time. Pada tahun 1997, Asian financial crisis. Anda boleh kaji balik. Orang yang hidup, orang yang survive adalah mereka mempunyai simpanan yang kukuh. Yang kedua adalah anda kena belajar kemahiran buat duit. Macam pelik kan? Kemahiran buat duit. Dalam bahasa Englishnya, anda kena persiapkan diri anda dengan high income skill. Kemahiran berpendapatan tinggi adalah kemahiran macam mana nak menjual diri anda. Bukan jual diri menjual, maksudnya menjual produk ataupun servis, dan juga macam mana nak memasarkan diri anda. Market yourself. Dan benda ini, kemahiran ni sangat-sangat berguna ketika berlakunya kemelesetan ekonomi ataupun kegawatan ekonomi. Dan anda boleh buat apa-apa saja yang anda nak buat. Bila berlakunya kegawatan ekonomi, akan ada ekonomi yang memberangsangkan. Akan ada. Your degree, your job security memang semua hilang. Sebab kegawatan ekonomi, kan? Tengok balik tahun 1997, berapa ramai orang yang dibuang kerja ketika itu. So, orang yang dibuang kerja, tak ada kerja. Nak apply kerja pun tak ada orang nak. Tapi kalau anda ada kemahiran menjual dan kemahiran memasarkan diri anda, anda boleh jual produk ataupun boleh jual diri anda untuk dapatkan kerja yang mungkin bisnes tu tak nak pun diri anda, tetapi sebab anda ada satu kemahiran yang boleh bantu bisnes tersebut berjaya. Yang ketiga, soal pelaburan. Dan saya yakin orang pun akan gunakan video ini untuk kongsikan kepada orang lain juga, iaitu pelaburan apa yang sesuai ketika berlakunya kegawatan ekonomi ini. Based on history, so saya cakap purely ikut sejarah. Bila berlakunya sesuatu kegawatan ataupun kemelesetan ekonomi, apa yang biasanya berlaku, pasaran saham akan jatuh. Bila anda nampak pasaran saham jatuh, petanda awal, dia akan reflect apa yang sedang berlaku dekat dalam ekonomi negara lah. So nak melabur dalam saham, very risky. Pekerjaan akan mula tutup, bisnes-bisnes akan tutup. Nilai mata wang pun akan affected. Bermaksud pelaburan-pelaburan yang menggunakan mata wang sebagai perantaraan akan affected. So let's say anda invest kat tempat-tempat yang ada yang cash base. Cash base ni macam contohnya macam ASB ataupun pelaburan unit trust ataupun saham, kan menggunakan perantaraan cash mata wang. So dia akan affected juga sebab mata wang akan mula lemah. So pelaburan yang naik based on previous history adalah commodity ataupun precious metal. So, komoditi ni macam apa? Macam minyak, macam kelapa sawit, macam gandum, padi, semua ni akan naik. Sebab bila berlakunya kemelesetan ekonomi, orang akan berbalik kepada benda asas.
So benda asas akan jadi benda yang sangat bernilai ketika itu. Orang dah tak nak beli kereta. Orang dah tak nak beli rumah. Time kemelesetan ekonomi. Orang dah tak nak beli baju baru, handbag baru. Orang tak nak pergi dah. Pergi makan-makan kat kedai-kedai hipster, tak ada. Sebab orang fikir, okay, sekarang ni dah tak ada kerja, barang keperluan, barang asas. So barang asas, demand kepada barang asas akan naik. Begitu juga dengan harganya. Dan juga precious metal. Contohnya pelaburan emas ataupun pelaburan perak. Sebab itu, kalau anda tengok video-video saya terdahulu, okay, saya memang cakap, kalau nak melabur dalam pelaburan emas ni, kita gunakan pelaburan emas untuk hedging. Bila berlakunya krisis ekonomi, kita ada emas. Kita boleh lari ke mana-mana negara, kita boleh jual emas tersebut dan dapatkan nilai mata wang di negara tersebut. Ataupun kita boleh, baru-baru ni saya dah baca komen, kita boleh gadai emas kita. Duit tu kita guna untuk perbelanjaan harian. Bila ekonomi dah pulih, kita boleh tebus balik emas kita. Okay? So, benda ni bukannya saya endorse semua all out. Tidak. Saya sendiri akan make sure ada at least about 5%. Okay, 5%. Saya takkan go all out more. Okay, kalau anda nak belajar macam mana nak invest dalam emas yang letak banyak-banyak tu, saya tak galakkan sebab bagi saya still emas ni nak letak banyak-banyak pun dia sangat-sangat tak praktikal. Itu pendirian saya. Emas ni tak praktikal, susah nak bawa, security, kena ada storage system dan sebagainya. Tetapi kena ada dalam portfolio pelaburan anda. Sebab apa? Sebab bila berlakunya keadaan-keadaan macam ini, kemelesetan ekonomi, peperangan, okay, apa sajalah, benda ni akan membantu anda untuk mendirikan kehidupan baru di tempat lain. At the end of the day, anda kena ingat benda ni. Cash is king. Sebab ketika berlakunya kegawatan ekonomi, dan benda ni pun saya belajar daripada mentor saya, Robert Kiyosaki, ketika itu akan ada banyak aset-aset on discount. Akan ada bersepah-sepah aset ni. Contohnya harga kereta, rumah yang dilelong dengan harga yang tak masuk akal. So kalau anda ada cash, sebab tu saya cakap cash is king, anda boleh beli aset-aset ini pada harga durian runtuh. Harga yang tak masuk akal. Okay? Dan benda ini yang membuatkan beberapa mentor saya jadi kaya raya. Sebab mereka ada cash ketika mana berlakunya kegawatan ekonomi. Okay. Itu saja video daripada saya, dan jika anda belum lagi subscribe YouTube channel Dr. Adam Zubir, hit that subscribe button supaya setiap kali saya release video baru, anda akan dapat notifikasi. Dan jika anda nak belajar lagi tips-tips kewangan yang lain seperti pelaburan ASB, credit card, kereta, rumah, emas, saham dan macam-macam lagi, hanya pergi kepada YouTube channel saya Dr. Adam Zubir, klik pada butang playlist. Dekat situ tim saya dah susun baik-baik topik-topik yang anda boleh binge watch. Dan jika anda ada sebarang pertanyaan ataupun sebarang komen, sila nyatakan dalam ruangan komen di bawah. Itu saja daripada saya. Saya akan jumpa anda nanti.